Alright, Assalamualaikum semua. Welcome back to channel Sembang Animasi. Episod kali ni kita cerita lagi pasal karakter walk cycle. Kali ni saya buat karakter habis stickman, dummy punya. Tapi kita ada tambah beberapa detail supaya dia punya feel 3Dness untuk karakter tersebut. So, siapa-siapa nak belajar karakter walk cycle menggunakan teknik cut out animation, stay tune, kita belajar sama-sama. Alright? Dan jangan lupa tekan button subscribe, like dan share untuk kembangkan lagi ilmu ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Alright, see ya. Bye. Okay, so ini dia tutorial buat walk cycle. Kali kedua saya nak tunjukkan. Tapi mana yang baru first time, tak apa, kita boleh belajar balik sama-sama. Template dia nanti saya akan kasihkan file ni. Tapi saya nak korang faham dulu apa yang ada dia. Dekat depan kita sini, dekat timeline kita ada layer guide, iaitu untuk reference garisan-garisan semua ni. Okay, guide ni penting sebab kita nak tentukan tapak kaki tu bergerak dalam keadaan yang dia punya position tu consistent, tidak terlalu ke bawah tiba-tiba terlalu ke atas, supaya nanti nampak lebih kemas. Dan saya buat lagi 3 tapak dekat sini supaya dia punya movement tu nampak consistent. Okay, CH ni adalah layer untuk karakter. Layer 3 ni adalah reference yang ada ni untuk buku daripada Richard William, The Animator Survival Kit. Okay, saya print screen dan saya dah flipkan image tu. Dia punya rumusan ni ada kat sini, contact, down, pass, post, up, and then contact balik. Ni kita redeem sebagai reference. Dan bawah sekali kita ada save area. Save area ni biasanya kita, penting lah, tapi untuk kali ni saya offkan dulu supaya tak kacau dengan produk banyak sangat garisan. Okay, kita nak mulakan. Saya nak korang faham dulu karakter ni bila berdiri tegak, ini adalah kedudukan dia paling tinggi secara normal. Tapak kaki full, maknanya dari hujung jari sampai ke tumit full dekat ground. Dia tak ada terjengkit, dia tak ada terjongkit, pakai lutut tercongek orang kata. So pas dalam kedudukan ni paling sesuai adalah nombor 3 ni, pass post. Tapi kita nak mula daripada contact dahulu. Ni saya flip, ya, harap korang boleh baca kalau dah flip ni. Ke pening? Bisa terbalik ni. Tak? Tak berapa nampak. Tak berapa nampak. Okay, kalau saya flip. Okay, dan this character pun saya flip lah. Transform, flip horizontal. Ya, susun balik supaya memudahkan korang. So, right. Fahamnya contact, down, pass, post, up. Bila kaki lurus macam ni, ini adalah kepala dia pada kedudukan oren, pass, post. Okay. Richard William punya buku dia bagi satu garisan dia. Tapi pengalaman saya selaku junior animator dulu, kadang-kadang saya confuse dengan satu garisan ni. So saya improvise lagi apa yang Grandmaster tu ajar. Dia kata buat satu line, saya bubuh sini 4 line. Yang mana down punya garisan saya letak juga, contact punya garisan ada, pass post punya garisan saya tambah, up punya garisan saya tambah lagi satu supaya tak confuse. Okay, boleh kita proceed? Boleh. Dah faham ya? Right. Now kita nak buat dulu. Okay, kita nak buat karakter punya poses dia berjalan walk cycle tu. Since tadi karakter ni apa-apa hal pun kita kena simbolkan dia. Kalau belum simbol, select semua, tekan F8 untuk simbolkan, masuk ke dalam satu simbol lah. Dan bila dah ada dalam satu simbol, everything kena dalam separated layer. Semua layer dah berasing-asingan kat sini, tak ada yang bergabung. Okay, ni faham Ada faham ke tak faham? Faham. Okay, thank you guys.
Kalau yang ni pun tak clear, beritahu tau. Okay, default. Set macam ni dulu. Right. Karakter ni walaupun stickman, dia punya rig dah complete dah. Maknanya saya dah settlekan semua benda. Even dekat sini dah complete juga, boleh nampak kan sambungan line macam toge, macam apa benda ni kan. Nampak. Right. So kalau saya gerak, dia akan gerak everything sekali, semua. Now kita nak mulakan dengan kontak yang pertama, iaitu this part. Kaki kanan terjulur ke depan, tumit berada pada tanah, kontak dengan tanah. Sebab tu dipanggil sebagai kontak. Sebab tumit dia kontak dengan tanah. While dia punya kaki lagi satu, kaki kiri dia tertinggal kat belakang, tumit dah terangkat paling tinggi, jari yang berada di bawah. Korang kena faham ni sebab nanti korang akan buat 3D tau, semester 3. Kalau kita ada jodoh jumpa lagi semester 3, korang akan buat walk cycle 3D pula. Waktu tu saya dah tak ajar benda ni lah. Tapi korang tahu mana nak cari lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. So, sekarang kita nak buat first pose, iaitu kontak. Kalau kontak saya nak bawa turun kepala dia ke line mana satu? Merah. Merah. Nasib baik ada warna kan. Tadi dia punya frame dia ada satu je kat sini. Saya dah extendkan sampai ke 30 dulu. Dan yang kat 30 ni saya nak buat backup tau. Contohlah frame dekat 5 ni saya dah pusing sini dah pusing macam ni. Lepas tu alamak macam mana pose sebenar dia tadi lah. Dekat sini ada. Backup. So apa-apa hal ada yang backupnya. Right, kita dah sertakan tu. Kita nak bagi first pose, iaitu contact. Oops. Saya FA kejap. Apa ni? Kena panggil turun bawah. Alright, no problem. Now, body turun slightly ke bawah sedikit. Oleh sebab leher dan kepala ni connected dengan body. Oleh kerana body ni kepala connected dengan leher dan body. So bila saya movekan body, dia akan move sekali lah. Saya tekan Q untuk this part, free transformation tool. Saya just bawa turun bawah sedikit. Jadi kepala pun saya turunkan sedikit. Jadi rotate sedikit. Sajalah nak bawa dia turun. Dan kaki kanan terjulur ke mana? Depan, thank you. Right. So kaki kanan lurus terjulur ke depan. Kaki kiri tertinggal ke belakang. Ni saya tak buat turun lagi ni. Tadi saya pakai orang lidi supaya korang boleh faham Zulafis baru masuk. Welcome Zulafis. Kaki kiri dia ni, jari tu terplay out sikit tau. Jadi dia basah. Saya nak korang tengok kat sini. Right now kaki dia ada satu simbol sahaja. So kita masuk ke dalam tu. Kita buat keyframe baru. Tukar kepada frame 2. Dah dapat ya. What happened? Kan dia nampak dia bergoyang-goyang tak? Nampak. Baik. Bergerak-gerak Tak pernah jadi macam ni. Sekarang saya buka balik. Right, dia pening lah tu sekejap. Tangan kat mana? Kita pergi tangan kanan dia dulu. Tangan dia pergi ke mana? Ke belakang kan. Alright, thank you. Ke belakang. And this part saya tarik ke belakang lagi.
Dan nampak tangan ni tak? Dia macam terpusing ke belakang sedikit. So saya pusingkan tangan ni like this, little bit lah, yang banyak-banyak. Now tangan kiri dia pula saya bawa depan. Jangan lebih-lebih tau, sebab waktu down ni baru tangan dia swing betul ke depan. Ni slightly ke depan sedikit. Now slightly bawa turun sedikit. Okay, dah ya, kita dah dapat first pose. Now kita bila dah settle first pose, contact yang pertama, kita jangan terus terlalu eager nak buat down, pass pose, up. Salah. Kita perlu buat contact yang berlawanan arah terus. Okay. Katalah kita dah buat macam ni, iaitu kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Kita terus buat yang mana? Di depan pula. Okay, betul. Alright. So saya select semua daripada atas sampai bawah dekat timeline tu. Saya tekan F6 ataupun insert keyframe. Right now, pose dia sama. Tak apa. Kita baru adjust ni. Kita buat kaki kiri dia pula ke depan. Betul. Okay. Lebih kurang. Tukar balik kepada frame 1 tadi. Sekarang kaki kiri dia contact dan jungkit ke depan like this. Right, settle. Kaki kanan, oops, bawa ke belakang. This one, naik sedikit. Dan dia punya hujung jari kaki dia adalah terbengkok sedikit ya. So double klik, korang jangan tukar kat sini terus tau. Buat frame baru. Okay, buat frame baru. So dah dapat kaki this part. Kita perlukan tangan pula. Nampak tak dekat tangan dia ni, dia dah bergerak ke depan tau. Dan dia dah daripada this part. Hang on. Saya nak bagi korang faham. Abaikan suara anak saya tu. Dengar ke? Dengar. Dengar. Okay. Kalau macam ni, ini adalah baju dia. Okay. Katalah ini adalah baju dia. Bila this part, bahagian logo tu dah pusing ke sebelah sana tau. Ini bahagian belakang dia. Faham ya? Dia punya pusingan dia tu. Faham. Okey. Sebab tu nanti bahagian sini, right now baju dia baru satu. So kita nak buat baju dia ni flip ke sebelah sana pula. So saya buat simbol baru. Hopefully ni habis simple lah ni ya. Dia tak payah pening-pening So illusion dia macam bergerak lagi sikit. Maybe saya ubah sikit shape. Okay. Sekarang tak nampak lagi. Nanti baru bila dah settle baru nampak hasil dia. Tangan dia macam bahu tu pun bergerak ke hadapan sedikit. Kita pun bawa lah ke depan sedikit. Dan tangan dia swing ke hadapan. This one also swing forward. Ni yang nyesal ni. Okay. Tangan lagi satu bawa ke belakang. Lebih tak di sini. And the head. Okay. Nampak Nampak beza kaki depan kaki belakang Nampak. Okay, now dah settle pose yang pertama ni, kita nak buat dia punya tengah-tengah pula.
Contact settle, kita nak buat pass-post. Kita nak buat tengah-tengah ni Ada cara kadang-kadang kita boleh jumpa right click create classic twin terus, kita boleh dapat post tengah-tengah. See? Kita nak dapat kaki dia lurus tu kan. So kita dah dapat dah di tengah. Kalau nak trick dia lah, itu pun satu cara juga boleh kita buat. Tapi jangan lupa kena bawa move up sikit supaya kita ada feeling karakter tu naik turun berjalan. So right now kita nak tukarkan daripada classic twin ni kepada 2 frame. Saya right click, convert to frame by frame animation, keyframe every other frame. Yang ni korang nampak tak right click ni? Nampak. Okay. This part, pass-post. Saya nak buat pass-post. Pass-post sepatutnya dekat mana? Line apa? Orange Okay. Saya bawa naik atas orange. 1, 2. Kaki pun sepatutnya bawa naik atas. 1, 2. Okay. So kita dah dapat position kaki ngam-ngam sini. Nak kemaskan sikit. Okay. Kaki kiri dia pula, dia tak boleh kita bergantung kepada calculation daripada software ni tadi, sebab dia akan bagi yang betul-betul tengah-tengah. Tapi kita nak buat macam kaki dia lutut terangkat ke atas sedikit, kaki kiri tertinggal ke belakang sedikit. Macam yang ini. Okay, nampak ni L ni. So kita kenalah rotatekan sedikit. Tukar. Jadi ya. Bolehlah. Okay. Saya nak bagi lengkung sikit kat tapak kaki tu ya. Saya create satu lagi kat sini, satu lagi drawing. Saya lengkungkan sedikit. Okay, supaya dia ada rasa drag kaki tu daripada jari tu, dia macam tertinggal, tarik sikit. Okay, dia ada beza dengan keras macam ni. Ini kalau buat robot Gundam okey lah keras macam ni. Tapi untuk karakter yang organik, saya ubah sikit. Okay, ini pun dia ada. Sikit. Tukar kepada 3. Okay, first pose. Pass pose dah ada dari contact, pass pose. Ini contact balik. Tapi dalam contact yang sini, okay, on this part saya nak adjust sedikit. Di line garisan tali pinggang, garisan poket je lah. Sengaja saya bezakan sedikit supaya boleh nampak. Kita kepada this part. Okay, even untuk body dia pun kita dah dapat 1, 2, 3. Kita boleh buat in between untuk badan dia. Okay. Saya offkan yang ni. Ni sekadar nak nampak detail lagi lah. Just gerakkan sikit. Ada beragam anak. Inilah cabaran pesyarah dan cikgu-cikgu. Satu, ni 2, this one, tukar 3. So collar baju dia pun ada feeling macam berubah sikit. This part tu. Yang ni additional detail. Kalau korang dapat buat, bagus juga. Tak dapat buat, tak apa.
Okay. Now, tangan dia okey tak? Belakang sikit sir. Ke tangan mana? Tangan yang hijau ke yang oren? Hijau. Ke belakang sikit. Alright, kita cuba. Now, tangan kiri dia, bahagian tapak tangan tu nampak ke depan sedikit. Okay. Kita dah dapat pass push. So, satu kontak ada, dua punya kontak, ketiga pass push. Lepas ni kita nak kena buat pose apa pula? Siapa boleh jawab? Up ke sir? Sorry? Post up. Pose up. Oh, belum lagi. Sabar dulu anak muda. Kita Dah. buat pass push yang berlawanan arah dulu. Kan tadi kita buat kontak satu, kita buat kontak dua, dan kita tambah tengah-tengah untuk pass push. So antara kontak dua dengan kontak satu ni balik, dia macam loop balik lah kan. Karakter tu loop balik untuk dapatkan kontak dua. Saya select sambil tekan shift. Now saya tekan alternate. Jangan lepas, saya drag terus ke frame 9. Okay, so saya akan dapat duplicate daripada tadi. Nanti korang boleh buat korang alternate, tekan alternate dan korang drag semua ni. So dah dapat 1, 2, 3. Saya perlukan pass push lagi satu. So saya again, saya select balik sampai bawah, saya tekan shift, saya tekan alternate. Shift tadi dah lepas lah. Saya tekan alternate, saya drag dekat sini. Dia akan duplicate balik. Sama je. Okay. Cuma kali ni saya nak yang berlawanan arah pula. So saya betulkan this part kaki dia. Kaki kiri lurus. Pijak tanah. Kaki kanan pula yang bengkok. Macam pass push yang ni cuma berlawanan arah. Ini pun tadi kita buat frame baru. Kita lengkungkan sedikit supaya ada feeling macam organik sedikit. Kita kepada 3. Okey, tangan ni saya bawa ke depan lah sedikit. Dan di spot ni tangan saya bawa ke belakang sedikit . Ada beza antara satu dengan yang ni. Okay. Kepala tetap sama dekat pass push. Okay. Faham antara dua ni? Jadi walaupun nampak dummy ni, hopefully korang boleh faham, nanti korang boleh buat. Seterusnya kita buat kontak dah siap, pass push dah siap, kontak dah siap. Kita buat down pula. Okay, down ni maknanya kedudukan badan dan kepala kat mana? Dekat tu yang warna biru. Turquoise. Warna turquoise. Okay. Saya nak sebut biru tapi okay, turquoise. So dia turun ke bawah dahulu, baru dia pergi dekat pass push. Ini adalah kontak. See, to make contact. Dan ini adalah pass push. Maknanya dia kena turun ke bawah dahulu Now this part, saya tekan F5 nak extendkan 2 frame. Saya tambah keyframe baru. Tekan apa? Tambah keyframe baru. Lapan. Nah, F6. 6. F8 simbol kak? Okay. Kedudukan kepala, kedudukan badan paling rendah sekali Kita bawa turun ke bawah lagi. Okay. Kepala ni pun kita bawa turun lagi sikit lah. Sajalah apabila ada rasa macam naik turun. Okay. Kaki dia. Okay, tapak kaki ni 2 kali dia full on ground tau. 2 kali Satu waktu down. Satu lagi waktu pass push. So dekat sini kaki dia kena full dekat ground. Dan fungsi saya buat garis-garis ni sebagai rujukan korang Tadi to mate dia dekat garisan ni. Saya lupa nak label. Kalau ni 1, 2, 3.
So dekat 3. This one tumit dia dekat 2. So this part tumit dia berada di tengah-tengah. Okay, satu. Oops. Okay, saya sorok dulu kaki ni Kita cerita tumit yang ni Tadi tumit dia berada di garisan sini. Now tumit dia berada di tengah-tengah. Lepas ni tumit dia berada di sini. Baru kita akan nampak animation tu. Selepas ni dia akan nampak kemas. Okay. Right now kita nak settlekan down untuk kaki kiri pula. Kita sorok dulu ni. Hidupkan balik. Kaki betis lah. Peha kiri lajok sampai ke belakang. Betis dia naik sedikit. Kaki pun naik lurus. Bawa naik sikit ke belakang. Okay. Yang tadi dia punya jari kaki dia dekat cenggat ni. Then dia dah bawa naik atas. Sejauh sangat. Okay, nampak ni? Dekat down ni, jari belakang tu dia masih lagi touch sedikit saja ataupun dah terangkat sedikit. Sama macam sini. Okay, touch macam tu Just sikit. Tangan. Kita dah settle kaki. Saya nak settlekan tangan pula. Tangan dia berada di mana? Belakang lagi. Swing belakang lagi Swing belakang lagi. Alright, kita swingkan ke belakang lagi. Sebab pun rotate sedikit. Dan pada tangan kiri, swingkan ke depan. Inilah part. Okay, even tangan ni pun kita boleh rotatekan sedikit. Okay. Ini adalah kedudukan down. Daripada contact, kita dah nampak turun ke down. And then dia naik ke pass post. Lepas tu dia contact balik. Okay, sekarang kita nak buat mana? Down untuk yang berlawanan arah ke up pula? Down berlawanan arah. Okay, betul. Terror. Okay, kita dapatkan ni balik post macam mana kalau nak cari kat mana tadi nak tambah, cari balik yang contact tu kat mana. Kalau ni contact, lawan dia tadi ni ke ini ke ini. Test. Okay, tengok garisan kat kepala dia ni kalau tak sure. Okay, contact dengan contact sama. Kalau awak rasa ini adalah yang contact tadi, salah. Pada dia dekat pasus. Sini contact, sini contact. Sini down, sini belum ada down. Okay, maknanya kita kena tambah this part. Sebab tu ada kegunaan guide ni untuk macam saya waktu dulu-dulu, waktu tengah awal-awal belajar tu, memang saya tanda semua. Even kaki pun saya tanda left right. Kawan saya gelakkan pun tak apa, tapi janji saya faham. Kalau awak nak turunkan balik buat keyframe boleh, ataupun awak duplicate sahaja dahulu macam saya buat ni. Saya tekan shift, select sampai bawah, tekan alternate, letak tempat kosong. So dia akan duplicate down yang lagi satu, tapi kita twist dia punya badan ni. Badan dia tukar. Wow. Job is too big. No prize is too small. Okay. Bye, Wario. Tangan dah settle. Kaki dia pula. Kaki dia kita follow balik macam mana kaki tadi. Should be senang je. And this part kita bawa ke belakang.
Okey, kita cek balik down kita ni jadi tak ni? Daripada contact turun ke bawah down. Sepatutnya tangan dia makin ke depan. Kaki pun dah tumit. Okey. Tak kemas. Kaki dia tak kemas ya. Kita dia turun sikit. Okey, kalau saya loop ni 1 sampai di spot. Dia dah dapat at least satu movement tau. Dia ada kat sini 1 frame, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frame untuk lukisan. Dia akan jadi kartun yang jalan dia sangat laju. Kita perlukan 12 frame. Okey. Baru dia complete sampai 24 frame dekat sini, baru kita complete dia punya animation tu. Faham Sekarang ni jauh lagi untuk complete ni. Tapi dah halfway lah, dah separuh jalan dah. Body pun kita ada feeling bergerak. Okay, dekat mana lagi? Kita dah ada contact, kita dah ada down, ada pass pose. Sini contact balik. Kita perlukan Up. up. Alright. So next pose adalah up. Up ni kedudukan karakter paling tinggi sekali dia boleh pergi. Kaki lurus dan dekat kaki tu dia ada jengkit sedikit. Macam ni reference yang ada ni. Okey. Sebab tu macam kaki dia yang menginjak ke depan, so badan dengan kepala dia akan jadi lebih naik. Kan F5 tambah 2 frame. Saya tekan set keyframe baru. Saya nak naikkan kepala dan badan dia. Saya move ini up. Saya naikkan sedikit. Okay, up. Kaki. Right, now kita tengok kaki dia tadi kat belakang this part. Now on this part So kita nak buat kaki dia berada di tengah-tengah, somewhere around here. Okay, kaki dah jengkit sedikit. Kita perlukan lutut dia swing lagi ke hadapan, sebab kaki dia ni lepas ni dia nak contact. Nampak ni dia contact kan. So kita perlukan kaki ni ke hadapan dahulu. Okay, this one pun boleh move forward ke depan lagi, supaya lepas ni tengok tumit dia ni up dekat bawah pula. Tangan. Okay, tangan punya part kita boleh hidupkan onion skin supaya kita tengok kat mana kalau confuse. Saya tutup body, saya nak tengok tangan this part. Korang perlukan hidupkan onion skin ni sikit sekala. Nak tengok kedudukan tangan kat mana. Sorok sikit dia ni. Apa no up. Okay, offkan balik. Adik turun bawah ni. Okay. Kita dah dapat pose untuk up nombor 1. Daripada pass pose naik ke up. Okay. Now kita perlukan up lagi 1. Kat mana kedudukan up lagi 1? Macam mana cara nak cari? So keyword dia kalau nak cari up lagi 1 nak tambah dekat mana, awak cari pass pose. This is pass pose, pass pose pula. Ini adalah pass pose line orange. So cari lagi kat mana pass pose ada. Aha. So lepas pass pose, contact lagi sekali. So dekat situlah kedudukan up lagi 1. Oh, okey, baru perasan. Dia sentiasa berlawanan arah ya. Saya kosongkan dulu kawasan sini.
gap dulu. Mana up tadi? Nah, saya copy balik duplicate select semua, tekan shift, lepaskan shift and then saya tekan alternate A. Saya heret je bawa sini. Jangan lepas alternate tu. So dia duplicate balik. So sekarang kita nak buat up yang berlawanan arah pula. Saya tekan kaki dulu. Kaki kiri sepatutnya dekat ground. Kaki kanan pula sepatutnya dah move forward ke depan. Tengok ni ini lutut dah terbengkok. Ini lutut dah lurus, tumit dah cecah dekat sini. Dekat ground. So this part sepatutnya dia kena ke depan lagi. Okay, kedudukan tangan pula kita nak settlekan. Okay, kita dah dapat 16 drawing dekat sini 16 drawing pula. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frame ataupun 8 drawing ni bersamaan dengan yang ini tau. 1, 2, 3, 4 untuk satu bahagian dan kontak ini bahagian yang lain 5, 6, 7, 8. Maknanya kontak down, pas post up and then lawan balik kontak down, pas post up. Macam apa yang ada sekarang ni, kontak down, pas post up. So ini basic yang ada untuk satu walk cycle lah, walaupun tak cukup in between. Lepas ni baru kita tambah in between. Alright, tengok dulu walk cycle dia menjadi ke tak? Jadi bolehlah jadi sikit, cuma kita nak smoothkan je lagi. Okay, part mana yang nak cantikkan lagi kita boleh plan nanti. Contohnya baju dia ni kan. Okay, nak feeling baju ni swing lagi, kita bawa lagi ke sini sikit. So this is for this part tukar kepada this one. Okay, baju tu kita dah detailkan lagi. Saya rasa nanti akan nampak lagi smart lah. Oh, nampak macam mana pergerakan body dia tu ada macam rotate sedikit. Nampak. Okay. So ini kalau nampak macam nampak pula. Kalau kita tambah macam ni detail, dia akan nampak macam ada a sense of 3D-ness. Sekarang kita tak cukup frame je lagi, nak cukupkan 24 frame. So bolehlah kita tambah in between. Kita tengok dekat sini, contact turun bawah ke down. And then daripada down, dia terus naik atas, jump ke pass post. Okay, so kita perlu satu in between kat sini. Dia bergantung kepada karakter yang kita nak buat ni, macam mana cara dia berjalan. Kalau dia jenis yang slowly naik, kita tambah IB tempat lain. Kalau dia naik, dia turun dia laju, kita buat IB kat tempat lain. Sekarang ni saya nak buat dia naik dengan linear dululah, yang biasa dulu Now saya dah tambah 2 frame. Right click, create classic tweet. So dia dah naik ke atas. Okay. Saya just select balik, convert frame kepada each other frame. So saya dapat tengah-tengah dia. Kalau saya check balik, kedudukan tu dah betul lah. Mungkin kena touch up sedikit je lagi. Ya, Daddy Shark duduk.
kita dah dapat in between antara down dengan past post. So, kat mana lagi in between kita nak cari? Ingat tak apa-apa kita buat, kita kena buat lawan arah sekali. Anyway, sama je dekat sini pun supaya korang dapat balik. Sekarang sikit lagi, 4 frame lagi nak completekan kita punya walk cycle. Kat mana lagi yang kurang? Contact, down, contact, past post, up, tiba-tiba terus contact. Buat lagi, antara up, contact, down. Okay, bermakna dia laju dekat sini tau. It's fine, kadang-kadang okay je kalau kita nak buat dia laju. Ataupun kalau korang nak tambah IB kat sini boleh. Tapi maybe kita tambah IB dekat tempat lain. Antara okay, kita buat antara past post dengan up ni kita tambah satu IB supaya dia punya naik tu ada feeling naik sedikit, ada slow in sedikit. Tekan F2 lah, F5, right click, kasih twin, convert to frame by frame animation, tukar kepada keyframe, other frame, every other frame. Okay, on this part dia akan supposed to be slowly naik. Okay, you can see here the feet slightly moving. Okay, even dia punya kaki pun slightly naik, gerak dulu sikit. Okay, naik, then dia turun, and another in between kita tambah past post dengan up dekat sini past post up, orang tambah lagi satu, tekan F5, create classic twin, convert every other frame. Okay, betulkan balik kaki ni, mana yang tak berkenan ni. Too much. Kadang-kadang saya cheat dia. Okay, dia dah cukup dah. Dia punya tips, satu saat normal character walk cycle akan memerlukan 2 langkah terbalik. Satu saat boleh produce 2 langkah walk cycle. Tengok ni, kaki kanan dekat contact. 1, 2, tap habis dalam masa 1 saat, kita dapat 2 langkah. Okey, faham tak? Faham. Faham, sir. Faham, sir. Alright. Now kita check dulu dekat loop ni jadi ke tidak. Fit window. Mungkin korang tengok ni lagging sikit lah, tapi nanti bila tengok video punya dia dah jadi smooth dah. So dia ada macam slow naik and then dia laju balik turun. Okay, baju pun ada feeling goyang, tapi since kita dah tambah in between, dia ada rasa sangkut sikit. Meaning kita perlu tambah in between lagi dekat baju. Dan detail dekat poket seluar ni pun perlu tambah, nak bagi nampak smooth lagi. Okay. Kalau korang nak tambah lagi detail lain, mungkin kita boleh bermain dengan kat kepala ni. Kepala sekarang dia ada satu sahaja pose. Kita tukar kepada frame, sekarang frame berapa ni? 13. Frame 13. Saya slightly adjust sedikit supaya everything ke depan.
Kepala telinga ni. Dalam. Dia punya feeling ni macam mana? Ada rasa di kepala dia berpusing sikit tak? Ada. Ada kan? So frame 13 saya nak dia pakai kepala. Allah, leceh pula macam ni. Frame 13. Dan saya boleh simply ke sini, turun ke bawah. Bawah. Okay, bermula pada frame 5. Saya right click, klik kasih twin. Okay, kalau macam ni ada tak rasa kepala dia macam 3D pusing sikit kan? Itu yang saya nak buat. Right click, convert every other frame. So dia ada feeling macam tu sikit. Kita akan nampak satu side saja dulu saya test. Jadi kita tak jadi sebab dia tak recall frame 7. This one kena panggil frame 9. Dan kena panggil frame 11. Dan kena panggil frame 17. Ada tak rasa kepala tu macam slightly, nak saya zoom sikit Ada. Dia macam bergerak sedikit kan. Kalau dia ada detail rambut, ponytail, so korang akan nampak lebih banyak lagi dia punya influence tu lah. Saya cuba improvekan dekat sini. Clearkan dahulu. This part. It's frame. Go. Buang terus. One single frame. This one single frame dahulu. This part saya nak gantakkan sikit hidung dia. Masih okey? Kasih twin, right click. Apa korang overall blur, nanti korang tengok balik tutorial
Okay, ada feeling kepala dia macam berpusing sedikit Ada. Okay, right. So kita boleh continue dengan lawan dia lagi satu tu lah. At least dia punya cycle cukup dalam masa 1 saat kita boleh dapat 2 langkah. Langkah pertama kaki kanan, langkah kedua kaki kiri, protect, and then dia habiskan dengan langkah ketiga tu pada saat yang seterusnya. So itulah dia nak buat walk cycle. Ada soalan? Line yang dekat atas kepala dia tu kan, kena buat sendiri ke macam mana? Buat sendiri. Saya yang ini personally saya tambah jadi 4 sebab saya punya rujukan. Saya tak terror macam Pakcik Richard William ni. Dia memang director level dululah kan. Waktu tu saya budak lagi. So bila dia buat macam ni saya tak faham. Saya buat 3-4 line. Mula saya buat 2, lepas tu 2 tak cukup. Saya buat 3 tak cukup. Saya buat 4. Garisan kat bawah ni pun sengaja saya buat 2 garisan sebab nak feel kaki sebelah kiri tu sepatutnya dia tak sama garisan kaki sebelah kanan, tapi accidentally saya buat. Sepatutnya macam ni tau. Kaki kiri ni dia garisan yang sini. Kaki kanan garisan lagi satu supaya kita rasa gap. Yang atas tu kan sir? Ya. Kita nak aku tak kisah macam dia punya jarak. Asalkan ada Ni, jarak. jarak ni. Okey, tips dia jangan banyak sangat. Okay. Sebab bila banyak sangat nanti awak terpaksa follow ketinggian dia nak naik turun tau. Okey. Dan bila jarak tu banyak, contohnya contoh down ni, saya buat turun down. Down ni saya letak rendah sangat macam ni kan. Saya terpaksa rendahkan part down ni, kau punya rendah tu. Macam ni kan. Bila dah kau rendah, awak bayangkan kaki dia saya terpaksa bawa turun lagi. Dia punya kangkang tu lain macam lah. Yang ini dah tembus lantai. So, dia kena buat macam ni pula. So, dia punya tu nampak terlalu unnatural. Faham? Tengok juga karakter. Kalau karakter tu memang very cartoony punya kan. Nak buat dia jalan macam tu, tak apa, boleh je. Cuma hari tu lah masa tutorial dengan kelas belajar UMK, karakter tu Shizuka, korang punya Nobita kan? Siapa yang dah belajar tu. Saya buat agak down tu agak besar sedikit. So Shizuka dia dah tak jalan macam, tak macam ladies lah, dia jalan macam jantan je dah. Faham. Itu silap betul lah. So video ni kita rekod kan? Alhamdulillah rekod. Dan nanti korang boleh tengok balik kalau tak faham kan, sebab ni adalah salah satu tugasan untuk buat walk cycle ni. Kepala pusing ni tak payah buat, tak apa, ini add-onnya. Okay, badan berpusing ni kalau nak buat up to you. Yang penting walk cycle ni dulu. Okay. Master, Ya. saya letak template yang untuk karakter ni sebab saya nak try buat dulu guna karakter seni. Boleh saya bagi terus filing cepat dalam grup nanti. Korang reverse engineer dulu. Maknanya buatlah 2 kopi. Satu file tu yang dah siap. Buat satu lagi file yang baru nak buat. Sebab tu bila masuk dalam ni, saya reserve satu layer ni, satu frame ni yang default pose. Apa-apa hal kita boleh refer kat sini balik. Itu sebab dia. So itu saja untuk kelas kali ni. Kalau tak ada persoalan, ada tak?
Tak ada. Cuba dulu buat. Ada kot. Okey. Itu sajalah kot. Okey ya. Kita cuba dulu. Kalau tak sure lagi nanti beritahu. Maknanya kalau perlu extra consultation, still okay kalau nak macam nak set appointment. Tapi tengoklah bila saya free, saya akan allocate time untuk you guys. Sir, kalau Yes. kalau nak buat, lepas tu hantar bagi sir tengok dulu, tanya sir dulu boleh sir, macam supaya ni okey ke tak, Boleh? kat tele lah. Boleh. Tapi jangan hantar pukul 1 pagi lah. Okey, boleh. Memang aku tak layan. Ada je budak-budak. Sir okey tadi. Tengok-tengok je hantar kau. Okey sir, boleh. Bukan korang lah sudah lain. Baik, sir. Okay, saya stop record. Thank you.